Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan tengok beberapa contoh pengiraan untuk janja aritmetik sekitar penggunaan rumus sebutan ke N ataupun Tn ya. Okey, ini saya rujuk modul nilam muka surat berapa tu? Muka surat 90. Okey, boleh rujuk muka surat 90 dalam modul nilam. Okey. Diberi bahawa tiga sebutan pertama suatu janja aritmetik ialah T, 2T campur 5 dan 2 tolak T, hitung nilai T. Okey. Dekat sini, cuba kita senarai dalam bentuk janjang T, lepas tu 2T tambah 5, kemudian 2 tolak T dot. Okey, selalunya nombor kan. Ini dalam bentuk sebutan T. Dan kita kena faham kat sini, ini adalah T1, T2, T3. T, what's mean of T? Sebutan. Jadi kalau kita kata sebutan pertama ialah T, sebutan kedua ialah 2T campur 5 dan seterusnya. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Hitung nilai T. Macam mana nak cari nilai T? Okey. Sekarang ni, kita gunakan idea beza sepunya. Ya, beza sepunya kita tolak nombor sebelumnya. Okey, cuba tengok kat sini ya. Katalah saya bezakan warna. Okey, saya gunakan yang warna biru. Okey, bila kita tolak yang biru tu, maksudnya T2 tolak T1. Okey, mesti tolak nombor sebelumnya, jangan tolak nombor selepas jadi salah. Dia akan sama dengan T3 tolak T2. T3 tolak T2. Jadi kita buat persamaan. Okey, jadi kita kira kat situ macam biasa. Okey, T2 adalah 2T tolak 2T tambah 5 tolak dengan T1 ialah T sama dengan T3 adalah 2 tolak T tolak T2. Pastikan letak kurungan sebab ada tanda negatif kat situ. Okey, macam tu. Sebenarnya dekat sini kita dah boleh tekan je alpha x ya. Tekan je kalkulator alpha x. Saya buat nota kat sini. Tekan kalkulator alpha x. Okey? Siapa yang kelas saya tu dah fahamlah apa maksud saya. Tapi kalau kita juga tunjukkan dari segi penggunaan algebra. So 2T tolak T tinggallah T campur 5 sama dengan, kita buka kurungan sebelah kanan, 2 tolak T, negatif kita darab masuk, tolak 2T, negatif dengan positif, tolak 5. So ringkaskan, T campur 5, tolak T tolak 2T, tolak 3T, 2 tolak 5, tolak 3. So pindahkan ke sebelah kanan yang ada sebutan T, T campur 3T. Tolak jadi tambah. So tambah 5 pindah ke sebelah kanan, tolak 3 kekal. Tambah 5 jadi tolak 5. Jadi tolak 8 4T. T sama dengan tolak 8 bahagi 4 sama dengan negatif 2. Okey. Itu kalau dia minta cari T. Katakan saya tanya, cari nilai beza sepunya. Okey, saya tambah soalan. Cari beza sepunya. Iaitu D lah. Jadi, bila beza sepunya, kita lengkapkan, kita ubah sebutan T jadi nombor. Ya. So, T tu dah jadi negatif 2. Betul? Kalau 2T campur 5, 2 darab negatif 2, negatif 4, tambah 5, 1. Okey, kemudian kita bagi bentuk. Okey, 1 ya. Okey, kemudian T3, 2 tolak 2, 2 tolak negatif 2, 4.
dot. Okey. Jadi kita tengok kat situ, kita boleh guna balik rumus Bezos punya. D sama dengan T2 tolak T1 sama dengan 1 tolak negatif 2. Kita dapat di situ 3. Okey. Atau kamu juga boleh D sama dengan T3 tolak T2. Boleh tolak di mana-mana saja. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey. Mana-manalah yang kamu nak kira. Okey. Kebiasaannya soalan ni dia menjerat pelajar. Dia bagi soalan yang sama, contoh 1, tapi dia minta beza sepunya. Dia tak minta nilai T. Jadi pelajar kena cari dahulu nilai T baru dapatkan beza sepunya. Okey. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ialah Y, 2Y tolak 2, 2Y tambah 1. Itu nilai Y. Okey, saya rasa yang ini saya tak nak tunjuk sebab dia sama dengan contoh pertama. Jadi mungkin kamu boleh cari dia punya D. Contoh ketiga. Diberi sebutan ke N bagi suatu janjang aritmetik diberi oleh Tn sama dengan 2 tolak 7N. Jadi bila kita tengok, kita belajar selama ni, rumus Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Mana pula datang rumus yang baru ni? Ni, mana datang rumus ni? Sebenarnya, tak ada masalah, itu bukan rumus baru. Tetapi, itu ialah berasal daripada rumus Tn sebenarnya. Yang dia dah gantikan nilai A dengan nilai D dengan nombor. Jadi, bila dah ganti dengan nombor, dia simplify, tinggallah sebutan N. Itulah cerita dia. Okey. Cari sebutan pertama. Okey. Saya flashback balik yang soalan pertama tadi. T1 juga dipanggil sebagai A. Jadi T1 dia ada special nama, dia ada banyak nama, dia ada T1 dan dia juga ialah A. A apa maksud dia? Sebutan pertama. Maksudnya sebutan pertama dekat soalan 1 ialah negatif 2. Okey. Jadi, untuk contoh 3 ni, kita nak cari apakah sebutan pertama, apakah A, apakah T1. Jadi, senang sahaja. Sebutan pertama maksudnya, untuk soalan A itu senang sahaja. Apa maksud sebutan pertama? Sebutan pertama bermaksud T1. T1. Maksudnya dekat sini, kita gantikan N sama dengan 1 dalam persamaan yang diberikan. Jadi, bila T1 sama dengan, ambil balik persamaan yang ini, kita gantikan 2 tolak 7 darab 1. Sama dengan 2 tolak 7 sama dengan negatif 5 lah. Itu sahaja rupanya. Tak susah, senang sahaja. Tapi sebab mungkin kita tak biasa, kita tak ada idea. Tapi bila kamu dah tahu, dah nampak sekali, insya-Allah boleh jawab untuk soalan seterusnya. Macam mana pula dengan soalan B? Okey. Untuk soalan B, beza sepunya, kamu kena ada jujukan nombor. Mesti ada janjang dia, ada nombor-nombor dia. Tapi sekarang tak ada nombor, macam mana nak guna rumus D nak tolak kan? Jadi, kita dah ada T1 ataupun A. Jadi T1 ni dia sama dengan A. T1 sama dengan A sama dengan negatif 5. Jadi, cuba kita cari pula untuk B ni. Kita cari T2. T2 adalah, kita ambil balik rumus ni. Kita bawa ke sini. 2 tolak 7. N gantikan dengan 2. Sama dengan 2 tolak 14. Jadi kita dapat tolak 12. Jadi T2 adalah negatif 12. So, kalau kamu nak cari T3 pun boleh. Tapi kita tak perlu banyak-banyak sebab kita nak jawab soalan sahaja. Jadi kalau kita buat jujukan nombor dia, seolah-olah macam ni. Sebutan pertama ialah negatif 5. Sebutan kedua ialah negatif 12. And then, sebutan ketiga dot macam tu. Okay. Kalau kita nak label, ini T1, T2. Jadi kita kembali kepada rumus D. Jadi D sama dengan T2 tolak T1 sama dengan negatif 12 tolak negatif 5. Hati-hati dengan tanda negatif. So kita dapat dekat situ
Negatif 7. Betul ni? Negatif 7. Okey. Senang. Okey. Nombor 4. Dalam satu jangka aritmetik, sebutan keempat ialah 39 dan manakala sebutan ke-10 ialah 27. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Jadi ini macam mana nak buat pula? Dia punya jujukan nombor tak ada. Okey, senang je. Sebutan keempat, maksudnya T4. Okey. Yang ini, sebutan keempat ialah 39. Bermaksud T4 sama dengan 39. Itu maksud dia. Okey. And then, sebutan ke-10 ialah 27. Maksudnya T10 sama dengan 27. Okey. Ataupun kita buat kat tepi. T macam mana? Okey. Tak apa, kita buat kat sini. T, okey apa tadi? T10 adalah 27. Jadi dekat sini, kita kembali penggunaan rumus apa? Tn A tambah N tolak 1 B. Kita gunakan rumus ni. So, dekat sini, yang 39 tu, kita gantikan dengan rumus. Tahu tak A? Tak tahu sebab kita nak cari A tambah N. Tahu tak? N tahu, 4. 4 tolak 1, 3. 3 D. Ini persamaan nombor wahid. Kita tengok kepada T10. Ulang benda yang sama, tahu tak A? A tak tahu. A tambah N tolak 1. 10 tolak 1. 9 D. Persamaan nombor 2. Jadi, kita nampak dekat sini apa benda? Persamaan serentak kan? Oh, persamaan serentak rupanya. Jadi, persamaan serentak, kita boleh guna kaedah penghapusan. Kita boleh guna kaedah penggantian. Tetapi, ingat, saya selalu cakap, mana boleh guna kalkulator, tekan kalkulator untuk semak jawapan. Jadi, dekat sini, kamu tekan terus kalkulator. Tapi sebelum tekan kalkulator, kamu ubah sikit susunan dia. Okey, kalau kamu nak guna kalkulator, kamu ubah sikit susunan dia macam ni. A tambah 3D sama dengan 39 persamaan 1. Lepas tu, A tambah 9D sama dengan 27 persamaan 2. Okey. Baru boleh tekan kalkulator. Ikut urutan. Okey. Ni boleh tekan kalkulator. Kalkulator tekan macam mana? Mod. Lepas tu unknown nombor 2. Okey, ambil unknown nombor 2. Jadi kamu tekan saja ikut urutan urutannya ni lah. Okey, tapi kita nak tunjukkan juga jalan kerja. Kalau tak ada jalan kerja nanti hilang markah. So kita guna kaedah penghapusan. Saya hapuskan A, saya tolak dekat situ, buat operasi tolak. So 3D tolak 9D, jadilah tolak 6D. Sebab A dah habis ya. Jadi 39 tolak 27. Kita dapat 12. So D sama dengan 12 per negatif 6. Dapatlah situ D. D negatif 2. Okey. So, kita dah dapat D beza sepunya. So, kita dapatkan sebutan pertama. Katalah saya ambil persamaan yang pertama. A campur 3. Okey, D gantikan negatif 2. Sama dengan 39. So, kamu tekan je alpha X. Dapatlah A sama dengan 45. Okey. Senang. Okey, contoh 5. Dia bagi 9, 2, negatif 5, bla 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 bla. Cari nilai terkecil N. Cari nilai N terkecil di mana sebutan ke N ialah kurang daripada negatif 100. Okey, macam mana nak start?
Dalam apa-apa soalan janjang, aritmetik ataupun geometri, pastikan kamu boleh keluarkan apakah A, apakah D. Mesti keluarkan A, mesti keluarkan D. Kerana mungkin dekat situ ada markah. Jadi dekat sini, saya tulis balik 9, 2, negatif 5. Bla bla bla. Okay. Jadi dekat sini kita nampak bahawa 9 adalah A. Dan kita boleh kira D sama dengan 2 tolak 9 sama dengan negatif 7. Okey, betul ya? Okey. Sekarang settle untuk maklumat yang paling basic. Sekarang kita tengok macam mana nak memulakan pengiraan menggunakan rumus. Sekarang ni kita cuba tengok dia punya ayat ni, ikut urutan nombor je, kita tukar jadi simbol. Cari nilai terkecil n, maksudnya cari nilai n. Di mana sebutan ke n. Apa simbol sebutan ke n? Di n. Adalah kurang. Kurang maksudnya kurang daripada negatif 100, negatif 100 lah. Jadi, kita tulis kat sini, Tn kurang daripada negatif 100. Macam itulah cerita. Okey, jadi Tn kita tahu bahawa Tn ialah A tambah N tolak 1 dikurang daripada negatif 100. Nilai A dengan D dah ada. Masa awal-awal tadi kita gantikan A adalah 9 tambah N tolak 1 D kita negatif 7. Okey, kurang daripada negatif 100. Okey. Yang tu negatif 7 tu jangan kembangkan. Sebab nanti kita nak pindah je. Okey, sekarang kita fokus dekat sini. Kita boleh pindahkan 9 tu pindah ke kanan. Jadi, N tolak 1 negatif 7 negatif 100 tolak 9 lah kan. Sebab dia pindah tambah dia tolak. Tanda kecil tu tak ubah. So, kita dapat situ negatif 109. Okey. Negatif 7 pindah darab, pindah sebelah jadi bahagi. Jadi, bila bahagi nombor negatif, maka tanda kena ubah jadi besar. Okey. Masa bila tanda berubah, ingat tanda kecil ataupun besar tu akan berubah apabila kamu darab ataupun bahagi dengan nombor negatif. Okey. N tolak 1 besar daripada 109 bahagi 7. Kamu bahagi, kamu dapat 15.57. Jadi, pindahkan tolak 1. So, N 15.57 tambah 1. So, N lebih besar daripada 16.57. Tapi, jawapan kita tak nak N lebih besar. Kita nak jawapan N sama dengan. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Mungkin kamu boleh faham macam ni. Ni 16. Ini 17. Kita buat link. Kita buat detail sikit. Sini 15, 16, 17. Okey. Dekat mana kedudukan 16.57? Lebih kurang kat sini je lah kan. Kat sini 16.57. Dia kata lebih besar, maksudnya sebelah sini. Dan kita nak integer. Integer maksudnya nombor bulat. Kita tak nak 16, kita nak 17. Jawapannya 17. Itu satu kaedah pemahaman. Satu lagi kaedah pemahaman. Okey, sebelum tu, nampak tak tanda ni? Tanda ni kan dia macam tu. Maksudnya dia suruh lorek ke sebelah sana lah. Sebab tu dia lorek kat situ. Okey. Yang kedua,